Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video ini saya akan menerangkan keseluruhan perjalanan permainan ini dari awal sehinggalah akhir. Okey. Untuk memainkan permainan Fast Map Quiz ini, kita tekan Test Movie. Okey, kemudian ia akan memaparkan SWF movie ini. Okey, di awal permainan, pelajar akan diberikan intro pengenalan tentang apa yang akan dipelajari dalam permainan inilah. Seperti yang kita lihat, okay, pelajar akan mempelajari tentang bab 3, topik yang baru bagi mereka iaitu rumus algebra. Tapi memandangkan ini topik yang baru, tapi jadi kita ingin tunjukkan sedikit tentang tajuk inilah. Pelajar perlu untuk menekan butang next untuk pergi ke skrin seterusnya. Okay, untuk skrin ini pelajar perlu memilih sama ada mereka melihat nota terlebih dahulu ataupun mereka terus pergi ke permainan terus untuk menjawab soalan. Okay, kita tengok apabila kita tekan butang lesen. Okey, ini adalah permainan ini akan menunjukkan nota tentang rumus algebra. Okey, next. Okey, pelajar perlu untuk menekan butang next. Okey, ini permainan ini memberitahu tentang maksud rumus algebra. Okey, seterusnya permainan ini juga memberitahu bagaimana untuk menukar rumus algebra. Okey, ini adalah dialog-dialog di antara mereka untuk memberitahu tentang rumus algebra. Okey, ini adalah bagaimana nak ungkapkan A sebagai perkara rumus. Okey, ni dialog sahaja. Okey, seterusnya dialog juga. Okey, ini pula cara nak menilai pun boleh ubah dalam rumus algebra. Okey, kita tekan lagi next. Okey, ini dialog. Okey, kita tekan lagi next. Okey, kita akan belajar secara ringkas. Okey, ini adalah secara ringkas apa yang pelajar akan mempelajarinya dalam permainan ini. Okey, tamatlah nota. Okey, sekarang adalah permainan yang pelajar perlu untuk menjawab soalan-soalan dalam kuis inilah. Okey, yang pertama pelajar perlu menulis nama mereka. Okey, pelajar perlu untuk menekan butang mula dan mereka perlu menjawab mengikut pengetahuan mereka lah. Okey, seperti ni jawapan satu. Okey, apabila mereka betul, dia akan mendapat ucapan tahniah, jawapan anda tepat. Okey, dia tekan seterusnya dan dia akan menjawab soalan yang kedua, dan apabila mereka salah, mereka akan dapat ucapan maaf, ucapan anda salah. Jadi mereka akan tahu bahawa mereka adalah salah. Okey, seterusnya mereka akan jawab seperti biasa. Okey, untuk soalan kuis ini dia akan ada 8 soalan yang perlu dijawab oleh pelajar. Pelajar perlu menjawab dengan yakin lah mengikut pengetahuan mereka. Okey, apabila telah tamat kuis ini, pelajar akan diberitahu berapakah soalan yang mereka betul. Okey, jadi untuk ini saya betul sebanyak 4 soalan saja daripada 8 soalan. Okey, apabila tamat kuis ini, pelajar perlu menekan tamat. Okey, ini adalah kredit bagi permainan ini, iaitu dibuat oleh Montaj, Adam Syamil, Muhammad Syarifillah, Sajatul Ayuni dan Rabitul Adabiyah. Okey, untuk permainan ini. Okey, seterusnya kita lihat apabila tadi kita telah tekan lesson. Okey, bagaimana pula kalau kita tekan butang game? Okey, apabila kita tekan butang game, kita akan teruskan kepada game. Jadinya dia akan game lah, tak perlu lihat nota. Okey, itu sahaja untuk penerangan flow tentang permainan Fast Map Quiz ini. Okey, baiklah. Untuk bahagian montage atau intro, kami menggunakan Canva untuk menghasilkan video montage, dan kemudian kami memasukkan video montage ini ke dalam Adobe Animate yang menggunakan kaedah import video. Kita pergi ke file, import dan import video. Okey, jadi tapi sebelum tu kita kena masukkan video ni dalam satu keyframe lah di sini, macam di bawah ni. Okey, sekarang saya akan tunjukkan video montage kami di bahagian test movie. Okey. Okey. Jadi ini adalah video montage, di mana dalam video montage ni untuk menerangkan sedikit tentang tajuk pembelajaran, iaitu rumus algebra, dan juga penerangan sedikit lah tentang sebelum permainan fast quiz math ini dimainkan. Okey, dan kita tutup. Okey, kemudian dekat bahagian montage ni juga kami ada masukkan elemen button.
Contohnya seperti yang saya tunjukkan di sini, jika kita buka saja ataupun kita tengok test movie untuk kita lihat, kita akan nampak ada button next ni di bawah. Button next ni, okay, kita akan tengok, kita gunakan elemen action script, di mana yang pertama adalah stop. Untuk next button ni, kemudian kita akan menggunakan action script go to and stop at frame at second frame ataupun frame yang kedua. So maksudnya bila kita tekan, dia akan pergi kepada frame yang kedua. Frame yang kedua, kita akan keluar, kita akan nampak lesson dan juga game lah. So maksudnya bila kita tekan butang next tu, kita akan terus, lepas habis video montage, kita akan terus kepada paparan sama ada kita nak pilih lesson ataupun game. Okay, so itu saja untuk bahagian montage. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana lesson atau nota diletakkan di dalam permainan ini. Okey, pertama sekali kita lihat interface lesson ini terlebih dahulu. Okey, pada frame yang kedua, saya meletakkan pilihan di mana akan ada dua pilihan yang pelajar boleh pilih, iaitu lesson atau game. Kalau lesson, jika pelajar tekan lesson, dia akan terus pergi kepada lesson, dan jika mereka tekan game, dia akan terus pergi ke game. Okey, untuk interface frame seterusnya, ini adalah nota begini, dan sampailah untuk lesson ia menggunakan 13 frame dari frame 3 sehingga 15. Untuk bahagian nota ini, saya menggunakan aplikasi Canva, dan saya akan memasukkan video daripada Canva tersebut ke dalam setiap frame, iaitu 13 frame ini. Okey, bagaimana hendak memasukkan video? Okay, saya tekan file, saya import, dan saya import video. Okey, jadi video akan terus masuk ke dalam stage setiap frame yang dipilih. Okey, dia akan terletak kepada di frame background ini. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada action script yang digunakan. Okey, untuk maafkan saya. Okey, untuk frame yang kedua, iaitu butang pilihan lesson dan game, action script yang digunakan adalah stop. Okey, stop bermakna kita akan berhenti dulu pada frame ni. So dia akan ada dua action script, iaitu untuk butang lesson dan juga untuk butang game. Okey, untuk butang lesson kita akan guna action script go to and stop at frame 3. Jadinya dia akan stop dekat frame 3 kalau kita pilih lesson button. Okey, untuk game button pula, action script yang digunakan adalah go to and stop juga, tapi kita tukar kepada frame ke-16. Jadi bila kita tekan, dia akan terus pergi ke frame 16. Okey, berbeza pula dengan action script yang lain. Okey, untuk action script frame seterusnya, kita hanyalah guna button next, di mana action script yang digunakan adalah sama sahaja daripada frame 3 hingga frame 15, iaitu go to and stop juga. Okey, akhirnya apabila kita tekan butang next, dia akan pergi kepada frame yang kita tulis, iaitu frame 4. Okey, kalau kita tengok dekat frame 4, go to and stop at frame 5. Okey, maknanya kita tekan next, dia akan pergi kepada frame-frame seterusnya. Okey, sama sahaja sampailah sehingga frame ke-15 ini. Okey, apabila kita tekan butang next, dia akan terus pergi kepada frame yang seterusnya. Okey, untuk lesson itu sahaja yang digunakan. Kita import video, kemudian kita letak butang next, kemudian kita letakkan action script go to and stop ke frame yang kita nak itu. Okey, itu sahaja untuk lesson. Bagaimana kita membuat lesson tersebut. Hai, saya Adawiyah dan saya akan membentangkan tentang timeline di bahagian exercise. Okey, baiklah. Dalam exercise, kita ada layout, action, background, text entry, score, question, answer, right answer, wrong answer, next. Okey. So, kita akan pergi satu persatu layout untuk kita tengoklah apa yang ada kat dalam timeline ni, okey. Okey, so kita akan pergi ke text entry dulu. So background ni memang dah biasa dah. Background ni kita just letak gambar kat belakang kan. So kita akan sentiasa letakkan keyframe. So di mana setiap kali frame baru tu akan ada juga background yang kita nak tu. Okay. So kita akan terus ke text entry. Sebab bahagian action ni pun
saya tak akan terangkan di sini kerana kawan saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, jadi dekat kita masukkan terus ke text entry. Okay, text entry kita masukkan keyframe dan kita akan buatkan dia punya silah. Okay, di mana dekat atas ni kita akan letak nama. Okay. Okay, nama ni kita bersifatkan static text. Okay. Yang kedua ni adalah input text. Ya, macam kita nak masukkan nama. So kalau macam kat sini kan tu nama. So kita masukkan nama kita kan. So nanti at the end nanti akan keluar kita punya paparan nama. Okay. Okay, dan kemudian ada mula, okay, ada button mula di mana ada start button lah, okay. So bila kita start kita terus masuk dalam quiz, okay. Okay, kemudian, okay, seterusnya kita tengok text entry dulu. Okay, kita tengok dekat sebelah next text entry yang saya tekan ni, dia tak akan muncul lah text entry tadi. Sebab apa? Sebab kita dah masuk blank keyframe. Kita dah tak nak apa benda text entry tadi tu ada dekat seterusnya. Sebab kita nak mula dah nak jawab quiz ni. So kita tak nak lah ada lagi benda tu. Sebab kita nak fokus pada quiz, bukan setakat nak tu nama je semua tu. Okay, then so kita akan masuk blank keyframe. Okay, so dekat akhir ni nanti dekat text entry ni bahagian layout, okay, kita akan keluarkan satu, kita akan buat satu dynamic text. Okay, dan kat situ ada text out, di mana text out ni contohnya macam tadi kita type nama kita Siti contoh. So dekat belakang dia akan tekan Siti you have scored. So macam itulah kita punya orang panggil text out kita. Okay. Okay, so bahagian kedua pula, kalau perasan kat bawah ni sebenarnya yang ni adalah di bahagian score. Okay, sebab dia adalah score text, di mana kat situ lah nanti keluar kita punya markah. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian score text. Score text ni macam tadi lah, kita tengok daripada awal sampai ke akhir frame ni, memang dah tak ada tak ada score, maksudnya kita tak paparkan skor, kecuali hanya di akhir quiz baru kita akan paparkan skor kita. Okay, so kat sini baru kita masuk keyframe. Okay, seterusnya kita tengok pada soalan. So dekat soalan ni, kalau yang soalan ni kita ada 8 soalan. Okay, 8 soalan. So kita akan 8 soalan. So memang daripada tadi masa mula-mula tadi kita tak akan masukkan soalan dulu sebab kita nak susun satu-satu. Okay, mula-mula kita masukkan nama, lepas tu kita masukkan quiz dan soalan-soalannya, dan akhir sekali ada yang tadi itulah text out tu. Okay, so kita ada 8 soalan dekat sini. Okay, yang pertama ni kita jadikan semua ni jadi movie clip. Okay, sebab kita tak nak dia kacau lah. Dan kat sini kita movie clip juga, di mana kalau kita klik nanti dia akan terus dapat keluarkan jawapan yang jawapan lah, antara betul salah kan, semua tu. So kita boleh pergi seterusnya. So sama je, sebab ini semua kita dah convert daripada static text kepada movie clip. Kita dah convertkan kat situ lah. Okay, sebenarnya kesemua 8 soalan ni, maksudnya kita ada 8 frame lah dekat sini. Okay, 8 frame untuk khas untuk soalan-soalan ni, kita memang semuanya adalah sama. So saya akan terangkan beberapa sajalah yang penting. Okay, so dekat soalan ni kita masukkan soalan je lah. Dekat bahagian lain kita masuk soalan saja. So kita memang akan convertkan soalan ni kepada movie clip. Okay, kita akan senang lah untuk macam kita boleh edit, lepas tu kita boleh macam playkan dia kan. Lepas tu okay, so ini bahagian soalan saja. So kalau kita tengok, sekejap saya naikkan ni. Kalau kita tengok dekat bahagian answer pula, okay, answer ni memang kita dah buat 3 sekali. Okay, semuanya movie clip. Okay, so macam bila kita klik tu kita nak dia keluar something. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, nampak kat sini kita ada instant name kita question 1A. Macam sebab nanti kita masuk coding, kita nak bila kita tekan question 1A ni apa dia punya betul ke salah kan, kita nak tahu. So sebab itulah kita kena convert dalam movie clip. Okay, so tadi memang semua soalan tadi dekat bahagian layout question ni. Kalau kita nak question, kita tengok semua. Kita tengok frame seterusnya, kita tengok soalan je berbeza, tapi kita punya property tu sama. Okay,
kita tengok property dia apa. Property dia movie clip. Okay, so cuma dan username pun kita lain sebab kita nak masukkan dalam coding nanti kan dekat kita punya action script nanti. Okay, so sampailah ke akhir dan dekat ujung sekali kita akan letakkan, mari kita masukkan blank keyframe sebab kita dah tak nak sentuh dah pasal soalan. Soalan dah habis lah, buat apa kita nak teruskan lagi kan. Okay, itu untuk question. Okay, untuk answer pula, answer pun begitu juga. Okay, bagi answer kita letaklah answer kan. Bagi answer kita letak answer. Soalan tak soalan. Okay, so kita satu-satu juga, semua sama. Okay, kita ada tengok properties dia, movie clip juga. Kalau kita klik satu-satu, okay, sini kan. Okay, sekejap saya klik satu. Okay, kalau signature ni nampak, kita akan keluar instant name question 1A. Maksudnya, itu jawapan untuk bagi question 1A. Pilihan jawapan lah. Okay, kita tengok ni question 1B, question 1C. Okay. Okay, kita sambung balik. Memang ada question 1C. Memang ikutlah kita punya answer ni kan. Okay. Kalau kita tekan, kejap saya punya ni hang lah. Okay, kalau kita tengok yang kedua pula, frame kedua ni mestilah soalan lain pula kan. So, untuk bahagian ni, kita ada 3 juga. Okay, kalau kita klik satu-satu, sekejap. Okay, ketik satu-satu kan. Okay, dekat bahagian answer, kita tengok dekat timeline ni kan. Okay, bahagian answer, kita question 2A, question 2B, question 3C. Sebenarnya kita masa mula-mula buat kan, kita just duplicate je daripada yang soalan pertama tadi. So, lepas tu kita akan edit, lepas tu kita akan pergi ke kita punya macam contoh macam ni kan, properties library kan. So, kat sini tengok question ni, lepas tu kita akan betul pergi ke sini. Dekat sini lah kita edit. Okay, kenapa dia putih? Sebab saya punya tulisan tu putih, so dia tak nampak lah tulisan dia. Sebab memang saya sengaja buat putih. Okay, itu macam tu cara kita orang duplicate answer, jawapan dan sebagainya lah. Okay, so sama je, tak ada yang beza pun antara yang lain. So memang setiap dalam layout ni akan, kalau soalan lain, jawapan pun lain-lain lah kan. Okay, contoh ni 3A, 3B, 3C. Ini berapa? 7A, 7B, 7C. So macam tu lah. Okay, itu saja untuk bahagian soalan dan answer. Okay. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan tengok di bahagian right answer ni. Tengok saya tak scene kat sini sebab saya tak nak ada bertindih lah. So, tapi boleh je kita tengok. Kita boleh tutup ni answer ni question dan kita buka right answer dengan wrong answer ni. Okay, kita tengok right answer lah. So, kalau jawapan dia betul, dia akan keluar satu teks. Okay, namanya Tania. Jawapan dah tepat. Itulah kita punya tu. Okay. Dan kalau ni untuk setiap ni kita masukkan benda yang sama lah. Okay, kita memang masukkan Tania anda tepat tu memang setiap frame kita di mana ada frame yang ada soalan, kat situ lah kita akan masukkan kita punya right answer ni. Okay, begitu juga, sama juga untuk, so kita tutup balik right answer ni, kita buka kepada wrong answer ni pula, kita bukakan dia. Okay, kalau salah dia akan keluar maaf jawapan anda salah. Okay, so memang sama juga, memang setiap ni akan insertkan keyframe bagi macam setiap soalan tu adalah, kalau salah akan keluar teks macam ni. Okay, kemudian akhir sekali di bahagian next. So kat next ni biasa je lah, kita just next kerja untuk soalan seterusnya. Sebab kita letak button ni dan kita akan letakkan di action script macam mana dia punya peralihan scene ataupun peralihan frame. Okay, dan di akhir nanti tak ada apa-apa keluar, kita akan semuanya akan di-blankkan keyframe-nya dan cuma hanya ada score dan text entry dan juga background dan juga action. Okay, itu saja. Saya serahkan kepada Ayu ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syazatu Ayuni akan menyambung pembentangan dari saudari Adawiyah yang telah membentangkan berkaitan exercise pada bahagian timeline.
Di sini saya akan meneruskan pembentangan untuk bahagian exercise yang melibatkan action script dan juga variables seperti stop at this frame, click to go to frame and stop dan sebagainya. Pertama sekali, saya akan pastikan kesemua frame akan dimulakan dengan stop, buka tutup, semicolon, iaitu action script bagi stop at this frame untuk mengelakkan ianya sentiasa looping. Untuk frame ke-15, pada layer action, saya akan type untuk frame 15, saya akan type untuk declare var names double.string semicolon dan juga var score double.inertia sama dengan kosong semicolon yang bermaksud pada awalnya iaitu initial, score adalah kosong. Kemudian untuk kod yang bawah ni, ini merupakan action script bagi click to go to frame and stop. Ianya hanya perlu klik dan akan pergi ke frame yang dikehendaki dan berhenti. Sebelum melakukan action script ini, saya akan menekan pada button yang diperlukan iaitu button mula kerana ianya merupakan arahan bagi button mula. Untuk go to and stop, saya akan tukar kepada 16 iaitu frame yang seterusnya. Dan atas ini, saya tambah iaitu code names equal to textin.text semicolon yang bermaksud dia akan simpan nama yang telah dimasukkan oleh user. Textin merupakan instance name bagi nama yang akan dimasukkan yang merupakan input text. Kemudian pada frame ke-16 pada layer actions, dia seperti yang sebelumnya, saya akan mulakan dengan stop, buka tutup semicolon dan di bawah ini saya hanya perlu type kod ini iaitu q1.visible sama dengan true semicolon, q1a.visible sama dengan true semicolon, q1b.visible sama dengan true semicolon, q1c.visible sama dengan true semicolon, run.visible sama dengan false semicolon, write.visible sama dengan false semicolon dan next soalan.visible sama dengan false semicolon. Ini bermaksud saya akan paparkan soalan dan juga jawapan sahaja kecuali maklum balas jika jawapan itu betul dan salah dan juga button seterusnya. Kemudian yang bawah ni saya akan klik pada jawapan A dengan menggunakan kod click to go to frame and stop. Jadi yang ini saya hanya copy sahaja daripada kod yang sebelumnya. Saya hanya tukar bagi Q1, Q1A, Q1B, Q1C kepada false, wrong kepada false, right kepada true, next soalan kepada true. Ini bermaksud apabila user menekan jawapan, skrin dia tak akan paparkan soalan dan juga jawapan. Jadi skrin akan paparkan maklum balas sama ada jawapan itu betul ataupun salah dengan button seterusnya. Untuk soalan ini, jawapan bagi A adalah betul. Oleh sebab itulah bagi wrong saya jadikan false, bagi right saya jadikan true, maka skrin akan paparkan maklum balas yang menyatakan jawapan itu adalah betul jika user menekan jawapan A. Untuk skor bagi jawapan yang betul, skor akan bertambah kepada 1. Jadi pada bahagian Q1A saya akan tambah kod iaitu skor sama dengan skor plus 1 semicolon. Kemudian untuk Q1B, untuk kod ini saya hanya copy daripada kod sebelumnya. Sebelum itu saya akan tekan pada jawapan B dengan menggunakan action script click to go to frame and stop. Jadi yang membezakannya adalah untuk wrong and right sahaja. Jika jawapan itu betul, true untuk right, kemudian jika jawapan itu salah, true untuk wrong. Bagi jawapan B, jawapannya adalah salah, jadi true untuk wrong. Untuk jawapan C sama saja, memandangkan jawapan ini adalah salah, maka true untuk wrong. Yang terakhir, saya akan tekan kepada button seterusnya dan menggunakan action script click to go to frame and stop. Jadi yang ini saya hanya tukar untuk go to and stop kepada 17 yang bermaksud frame ini daripada frame 16 dia akan pergi kepada frame 17.
Kemudian untuk frame 17 hingga frame 23 hanya perlu ulang perkara yang sama, memandangkan kuis ini mengandungi 8 soalan. Yang membezakannya adalah Q1 bertukar pada Q2, QT, Q3, Q4, Q1A jadi Q1B, Q1C dan seterusnya. Kemudian jika jawapan itu betul, true untuk right. Kemudian jika jawapan itu salah, true untuk wrong. Dan jika jawapan itu betul, perlu tambah kod iaitu score sama dengan score plus 1 semicolon pada jawapan yang betul sahaja. Sebelum saya teruskan penerangan seterusnya, saya akan terangkan secara ringkas untuk frame ke-17. Okey, untuk frame 17, seperti yang sebelum, saya akan mulakan kod dengan stop, buka tutup semicolon. Kemudian untuk kod ini saya hanya copy daripada frame 16 dan saya hanya tukar kepada Q2, Q2A, Q2B, Q2C. Okey, yang ini adalah true kerana saya ingin paparkan soalan dan juga jawapan. Dan ini false, bermaksud saya tak nak paparkan maklum balas dan juga button seterusnya. Okey, untuk jawapan Q2A, saya akan tekan kepada jawapan Q2A dan klik pada action script, klik to go to frame and stop. Okey, untuk pada script pada kod ini, bagi soalan dan juga jawapan, saya tukar kepada false, bermaksud apabila user menekan jawapan, dia tak akan paparkan soalan dan juga jawapan. Dia akan paparkan hanya maklum balas dan juga button seterusnya. Jadi untuk jawapan A, jawapannya adalah salah. Maka true untuk wrong. Okey, untuk jawapan B, jawapannya adalah betul. Jadi true untuk right. Okey, untuk jawapan yang betul, markahnya akan bertambah kepada 1. Jadi saya akan tulis iaitu kod score sama dengan score plus 1 semicolon. Untuk jawapan C, jawapannya adalah salah, jadi true untuk wrong. Okey, untuk yang terakhir, untuk button seterusnya saya akan klik pada button seterusnya dan akan dengan kod iaitu dengan action script iaitu click to go to frame and stop. Jadi saya akan tukar go to and stop kepada frame 18 iaitu frame yang seterusnya. Bermaksud daripada frame 17 dia akan pergi kepada frame 18. Okey, kemudian pada frame ke-24 pada layer action. Okey, macam biasa saya akan mulakan dengan stop, buka tutup semicolon. Kemudian untuk kod text out yang merupakan instance name dot text sama dengan names plus buka kod you have scored double dot tutup kod semicolon. Dia akan memaparkan nama dan ayat yang ditulis. Kemudian untuk kod score text dot text sama dengan score dot toString buka tutup semicolon, dia akan memaparkan skor user yang telah menjawab soalan dengan betul. Okey, sebelum saya akhiri pembentangan untuk bahagian exercise pada action script, saya akan run untuk bahagian exercise ini saja. Okay, untuk nama, masukkan nama. Kemudian klik pada button mula dan teruskan menjawab. Jika jawapan itu betul, maka skrin akan paparkan maklum balas positif iaitu tahniah, jawapan anda tepat. Dan klik pada button seterusnya. Jika jawapan itu salah, maka skrin akan paparkan maklum balas yang negatif iaitu maaf, jawapan anda salah. Dan seterusnya klik pada button seterusnya. Okey, dan teruskan menjawab. Okey, pada bahagian terakhir dia akan paparkan nama yang telah dimasukkan pada mulanya dengan skor yang user dapat jawab dengan betul. Daripada kuis ini yang mengandungi 8 soalan, saya dapat menjawab 5, jadi skor yang akan dipaparkan pada skrin adalah skor yang betul saja, iaitu 5 daripada keseluruhan kuis. Jadi setakat itu sahaja pembentangan untuk bahagian exercise. Saya paskan kepada rakan saya yang lain. Baiklah, bagi bahagian kredit, kami meletakkan background mengikut tema yang kami gunakan, iaitu tema pokok dan sebagainya.
di bahagian stage, dan kami meletakkan gambar ahli kumpulan kami. Dan bagi teks, iaitu kredit bagi tulisan atas stage ni, elemen yang kumpulan kami gunakan adalah elemen classic twin. Okay. Di mana classic twin digunakan untuk mengubah bentuk objek ataupun mengubah saiz objek. Mengubah saiz objek daripada besar ke kecil ataupun kecil ke besar. Jadi di sini saya menggunakan juga sedikit text animation yang simple saja, iaitu scaling, di mana pada frame yang ke-26 ni saya insert keyframe dan saya membuatkan teks ini nampak seperti dia zoom out ataupun besar. Kemudian pada frame yang ke-61, tulisan bagi kredit ini akan nampak cantik dan sesuai dan berada di tempatnya, disebabkan pada bahagian kredit ini kami melakukan sedikit text animation, iaitu scaling. Okay, jadi apabila sampai ke bahagian kredit setelah tamat quiz, kita akan nampak bahawa teks kredit itu akan keluar seperti ini. Bila saya tekan play, ia akan keluar daripada besar ke kecil. So kami menggunakan elemen text animation scaling dan juga elemen classic twin pada bahagian kredit. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.